Yang seterusnya, masih dalam coordination, kita akan bincang sedikit berkenaan dengan photoperiodism. Alright, actually dalam bahagian ni kita nak tengok rules of phytochromes, in the regulation of flowering. Kita nak tengok macam mana phytochrome ni akan mempengaruhi flowering pada kita punya pokok bunga lah. Alright. Okey, sebelum tu kita kena tahulah phytochrome tu apa. Phytochrome tu sebenarnya adalah photoreceptor. Pigment untuk photoperiodism ni. Right, di mana photoreceptor ni memang ada dekat daun kita. Tapi biasanya dalam kuantiti yang sedikit lah. Tetapi walaupun sedikit, dia masih boleh mempengaruhi proses flowering pada pokok bunga kita. Right. Secara amnya photoreceptor ni ada dua bentuk. Satu kita tulis sebagai PR, phytochrome R, ataupun satu lagi kita panggil dia sebagai phytochrome FR, ataupun phytochrome far red. Kenapa kita panggil dia phytochrome red? Sebab dia boleh absorb red light. Red light ni kalau kita tengok dia punya wavelength adalah sekitar 660. Right. Then manakala phytochrome far red ni pula, kenapa kita panggil dia far red? Sebab dia boleh absorb far red light. Di mana far red light ni dia punya wavelength sekitar 730. So sekarang ni just ingatlah, phytochrome ni adalah photoreceptor untuk photoperiodism. Kita ada dua keadaan phytochrome, iaitu phytochrome red PR dan juga phytochrome far red, PFR. Apa beza PR? PR ni dia absorb red light, manakala PFR ni dia absorb far red light. Antara dua ni, phytochrome red adalah inactive form. Manakala phytochrome far red ni adalah active form. Maksudnya, flowering ni bergantung kepada phytochrome far red. Right, banyak atau sedikit, yang kandungan phytochrome far red tu, bergantunglah kepada jenis pokok bunga yang terlibat. Right. Secara semula jadinya, dalam keadaan biasa, tumbuhan ni akan menghasilkan phytochrome red. Maknanya dia akan menghasilkan phytochrome dalam keadaan inaktif. But phytochrome red ni dia boleh bertukar menjadi phytochrome far red. Bila tumbuhan ni terdedah kepada red light. Maknanya bila red light ada, phytochrome red ni kan kita tahu tadi dia akan absorb red light, right? Bila dia absorb red light, dia akan bertukar menjadi phytochrome far red. Maknanya phytochrome red, dia boleh menjadi phytochrome far red bila dia absorb red light. Begitu juga phytochrome far red ni dia boleh bertukar semula menjadi phytochrome red bila phytochrome tu absorb far red light. Nampak? Bila phytochrome far red ni dia absorb far red light, dia akan tukar semula menjadi phytochrome red. So you all kena ingatlah, phytochrome red bila dia absorb red light, dia akan jadi phytochrome far red. Tetapi phytochrome far red ni bila dia absorb far red light, dia akan jadi phytochrome red. Itu dua keadaan phytochrome yang terlibat dalam mengawal flowering. Seterusnya kita nak tengok macam mana phytochrome ni yang dia boleh promote flowering pada pokok-pokok bunga jenis long day plant. Maksud pokok bunga jenis long day plant ni adalah pokok bunga yang lebih suka berbunga kalau dia terdedah pada waktu siang yang lebih panjang. Maknanya kalau waktu siang yang lebih panjang berlaku, so pokok bunga jenis-jenis long day plant ni akan berbunga. Alright, so keadaan dia begini. Pada waktu siang, kita tahu pada waktu siang ni sebenarnya ada red light tau.
Okay, so bila waktu siang, phytochrome red kita ni, kita tahu dia akan absorb red light kan? So, bila dia absorb red light, dia akan berubah menjadi phytochrome far red, nampak? Siang ada red light. Okay, bila ada red light, phytochrome red ni dia akan absorb red light dan dia akan bertukar menjadi phytochrome far red. Okay, bila kandungan phytochrome far red ni banyak, okay, makin meningkat, dia akan stimulate penghasilan florigen. Okay, keadaan ni untuk long day plant tau. Okay, maknanya bila PFR meningkat dalam tumbuhan long day plant ni, okay, dia akan menghasilkan florigen. Florigen inilah hormon yang akan induce ataupun yang akan menyebabkan long day plant tu boleh berbunga. Right? Nampak? Okay, maknanya kalau pokok-pokok bunga jenis long day plant ni berada pada waktu siang yang lama, so lebih banyaklah phytochrome far red akan terhasil. Right, bila banyak phytochrome far red terhasil, makin banyaklah florigen dihasilkan. So, bila florigen tu dihasilkan, so pokok-pokok bunga jenis long day plant ni akan berbunga. Right. Okay, just kena take note lah untuk long day plant ni dia memerlukan high level of phytochrome far red untuk berbunga. Sebab untuk pokok-pokok bunga jenis short day plant, maknanya pokok-pokok bunga jenis short day plant ni dia lebih suka berada di dalam waktu malam kerana kalau dia berada dalam waktu malam, dalam suasana yang gelap, dia lebih suka berbunga. Nampak beza? Kalau long day plant tadi, dia suka berbunga kalau dia terdedah pada waktu siang yang panjang. Tetapi kalau short day plant ni, dia lebih suka berbunga kalau dia terdedah kepada waktu malam yang lebih panjang. Alright, so kenapa jadi macam ni? Pada waktu malam, sebenarnya ada far red light tau. Kalau siang tadi ada red light, kalau malam ni dia ada far red light. So, kita tahu bila ada far red light at night, phytochrome far red ni dia akan bertukar menjadi phytochrome red, nampak? Ini pada waktu malam tau, merujuk pada short day plant. Bila phytochrome far red ni dia absorb far red light, so dia akan bertukar menjadi phytochrome red. So, kesan dia, concentration of phytochrome far red di dalam short day plant kita adalah makin berkurang. Right? Di mana keadaan kandungan phytochrome far red yang rendah ni akan stimulate penghasilan florigen. Nampak? Kalau long day plant tadi dia memerlukan phytochrome far red yang banyak untuk menghasilkan florigen. Tetapi short day plant ni sebaliknya. Dia hanya memerlukan phytochrome far red yang sedikit saja untuk merangsang penghasilan florigen. Dan kita tahu bila florigen tu dah ada, tak ada masalah lah. Pokok-pokok bunga jenis short day plant ni pun akan mengalami flowering. Alright. So itu dua keadaan tindakan phytochrome pada short day plant dan juga pada long day plant. Alright. So secara conclusion ni kita boleh katalah kalau long day plant ni memerlukan high phytochrome far red untuk berbunga. Manakala short day plant ni hanya memerlukan low concentration of phytochrome far red untuk berbunga. Tetapi penghasilan florigen ni tetap memerlukan phytochrome far red. So bila ada florigen barulah flowering tu boleh berlaku. Right.